Okey, baik. So kita record balik. Okey, dan kita tengok balik tentang bab 1 iaitu mengenali sejarah. So ingat kata kunci sejarah peristiwa masa lalu dan berkaitan dengan syajaratun berarti pokok dan juga salasilah riwayat keturunan dan asal usul. Okey, begitu juga dari sudut kamus dewan. Kamus dewan kata sejarah ialah asal usul keturunan ataupun salasilah dan mestilah peristiwa yang benar-benar berlaku. Itu kamu kena faham. Dan dalam bahasa Inggeris pula, sejarah ialah history. Okay, iaitu tentang cerita tentang seseorang. Itu dipanggil history. Dan perkataan history berasal daripada perkataan bahasa Yunani iaitu historia. Yang bererti penyelidikan. Okey, ini kita dah faham dah. Baik, tak apa. Kita boleh proceed lagi. Okey, yang ini yang ramai yang kantoi, ramai yang lupa, ramai yang tak ingat. Baik, mudah sahaja. So, okey, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan, iaitu penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya satu peristiwa. Cikgu, panjanglah ayat-ayat ini, nak ingat susahlah cikgu. Senang aja. Baik, cara dia begini. Ya, ringkaskan. Bagus kau Anissa. Baik. So, cara dia iaitu dengan cara apa? Kamu tengok nama Herodotus dan kamu ambil kata kunci yang paling penting iaitu tindakan manusia serta sebab berlakunya peristiwa. Itu je. Maknanya tindakan manusia dan sebab berlakunya peristiwa, itu adalah Herodotus. You see? So tak perlu ingat tentang semua ayat, tak perlu. Ingat dua perkataan, empat perkataan ini. Tindakan manusia. Dan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Itu. Kemudian, kalau untuk EH-CAR, cikgu dah tahu kamu semua dah belajar tentang EH-CAR. Jadi macam mana nak ingat cikgu? Mudah saja. Kamu ambil keywords dia iaitu proses interaksi. Proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dan masa lampau. So, kamu tengok je perkataan proses interaksi, okey, ini EH-CAR. Itu cara dia. Kalau ada perkataan proses interaksi, EH-CAR. Itu cara dia. Baik. Yang ketiga, iaitu sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Ini siapa? Ini adalah Ibn Khaldun. So, kalau kamu jumpa perkataan peradaban dunia dan perubahan-perubahan, itu Ibn Khaldun. Dan untuk Profesor Khoo Kay Kim, ini paling senang. Okay. Nabi Isa ke? Bukanlah. Ini Ibn Khaldun sejarawan. Dia historian. Okay. Baik. Khoo Kay Kim, dia kata apa? Sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. So, kalau apa-apa yang pernah atau sudah berlaku, Khoo Kay Kim. Senang. Dan untuk Yusuf Ibrahim, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan atau rekod. Kalau ada perkataan catatan ataupun rekod, itu cacatlah sikit. Itu memang cacat. Okey, typo. Tapi sebenarnya catatan atau rekod. So itu adalah Yusuf Ibrahim. Jadi, kamu boleh ingat setiap ayat-ayat itu apabila kamu tahu the keywords. So contohnya tindakan manusia dan sebab berlakunya satu peristiwa, itu Herodotus. Kalau proses interaksi, EH-CAR. Kalau peradaban dunia dan perubahan-perubahan, itu Ibn Khaldun. Kemudian kalau apa-apa yang pernah atau sudah berlaku, Khoo Kay Kim. Dan juga catatan atau rekod, itu Yusuf Ibrahim. Muhammad Yusuf Ibrahim. Dan kenapa kita perlu ingat keyword saja? Kita tak perlu ingatkan ayat semua, cikgu. Sebab soalan berkaitan bab ini akan keluar dalam bentuk
bentuk soalan objektif. Bila soalan objektif, kamu kena pilih je. Bila kamu baca ayat, soalan ni kata siapakah yang memberikan tafsiran berkaitan sejarah ini. Kemudian dia buat kolom kotak. Suatu proses interaksi berterusan. Bila kamu baca je suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan faktanya, kata keywords dia proses interaksi. Terus kamu kata, ini ihkar. Ini ialah ihkar. You see? So itu cara kamu ingat the keywords. So tak perlu nak ingat panjang-panjang. Ingat dia punya keywords itu. Jadi dia akan jadi senang. Boleh faham Okey, baik. Kita teruskan. Okey. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tulis di Zoom chat. Sebab cikgu sentiasa baca. Okey? Baik. Kemudian kita tahu sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ada dua. Ingat sumber sejarah ada dua, iaitu sumber primer dan juga sekunder. Senang cerita, sumber primer adalah sumber yang belum diolah. Maknanya belum diolah, belum diterbitkan lagi, belum dikeluarkan, belum ditafsir, belum ditulis tentang hal itu. Dan biasanya dia bersifat asli. The keywords asli, belum ditafsir. Contohnya apa? Fosil. Apa itu fosil? Okey, tulang-tulang tinggalan haiwan. Tulang dia, gigi dia. Itu fosil, artifak dan sebagainya. Kalau sumber sekunder, bahan yang telah diolah. Telah diolah. So itu perbezaan primer dan juga sekunder. Contoh sumber sekunder ialah buku teks kamu. Buku teks kamu itu sumber sekunder. Jadi itu perbezaan dia. Baik. Kemudian tentang maklumat-maklumat tentang ini, iaitu sumber sejarah ini. Contohnya artifak. Apa itu artifak? Artifak ialah peralatan manusia untuk pemburuan, berburu. Untuk berburu, bertani dan berdagang. Peralatan manusia. Bukan artifak. Kalau yang bukan artifak, dia adalah dalam bentuk binaan. Contohnya seperti dinding gua, dinding-dinding kota, ataupun juga struktur binaan. Maknanya binaan-binaan yang daripada zaman dahulu itu dipanggil bukan artifak. Contohnya candi ataupun kuil temple. Kalau jumpa temple ke atau bangunan ke kan, itu bukan artifak. So kita belajar artifak, bukan artifak. Dan satu lagi ensiklopedia. Ensiklopedia ialah sumber sekunder. Sumber sekunder. So itu berkaitan dengan sumber sejarah. Dan bagaimana sejarah dikaji, iaitu ada 3 kaedah. Ingat, kaedah bertulis, kemudian juga kaedah lisan, dan satu lagi iaitu kaedah arkeologi. Baik, so ada tanya, cikgu, soalan ni keluar untuk exam subjektif, dia tanya apa itu artifak. Kena hafal ke maksud artifak tu? Sebenarnya, baik, bagus soalan kamu Isyani tanya. Kalau kita belajar, artifak tu ialah merupakan peralatan manusia untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan, betul? Tapi soalan dia tanya, apa itu artifak? Kena hafal ke maksud artifak tu? Bukan hafal. Kamu ingat apa dia. Dan kamu elaborate menggunakan ayat kamu sendiri. Contoh. Contoh cikgu buat ayat. So sekarang kat sini soalan dia. Apa itu artifak? Berapa markah? So kita tengok berapa markah. 2 markah. Contoh 2 markah Kalau 2 markah kita akan kata apa? Artifak adalah bahan tinggalan manusia. Tinggalan manusia, dan dia digunakan sekejap. Ada pelajar nak masuk pula.
Okey, baik. Okey, dan digunakan untuk kegiatan harian manusia zaman dahulu. Titik. Baik. Buat macam ni je. Dan berapa yang kamu dapat? 2 markah. Kerana apa? Kerana kalau kamu lihat, kalau kamu lihat sini iaitu ianya adalah bahan tinggalan manusia. Tinggalan manusia 1 markah, digunakan untuk kegiatan harian manusia zaman dahulu 2 markah. Jadi, kalau kamu tengok ayat cikgu, artifak adalah bahan tinggalan manusia dan digunakan untuk kegiatan harian manusia zaman dahulu. Okey, itu jawapan cikgu. Tapi kalau kamu tengok balik, kepada nota, contoh kita tengok nota, sama tak ayat nota ni dengan ayat cikgu? Sama tak ayat nota ni dengan ayat cikgu? Sama tak? Tak sama kan? Maknanya kamu tak perlu hafal satu perkataan. Tak perlu. Yang kamu kena tahu ialah kamu kena faham apa maksud artifak dan buat ayat kamu sendiri. Itu sebenarnya. Jadi itu cara dia. Maknanya buat ayat sendiri. Ikut pemahaman. Tapi keywords mesti ada lah. Contohnya keyword cikgu, barang, alatan manusia. Dekat sini tulis peralatan manusia. Means samalah. Itu cara dia. Baik. Let's see lah tadi cikgu, itu kalau 2 markah. Kalau 4 markah macam mana? Cikgu tunjuk macam mana kalau 4 markah. Soalan yang sama. Baik. Apa itu artifak? Baik. Kemudian dia bagi 4 markah. Macam mana nak buat cikgu? Kita akan tambah. Contohnya, kita akan buat ayat jawapan. Artifak adalah bahan tinggalan manusia dan digunakan untuk kegiatan harian manusia zaman dahulu. Baik, itu cukup tak untuk 4 markah? Tak cukup. Itu baru 2. Kena tambah lagi, iaitu contoh. Berikan contoh. Contoh barang tinggalan manusia ataupun kita kata contoh artifak. Contoh artifak adalah seperti beliung, kemudian beliung, kemudian tulang mawas, dan juga fosil, itu. Jadi kita akan fosil tak boleh, fosil dia bukan artifak, sorry. Beliung, tulang mawas dan juga kapak. Baru betul. Kapak. Baik. Kemudian kamu tambahkan lagi. Bahan-bahan ini ataupun barang ini ataupun alatan ini digunakan untuk aktiviti perburuan, pertanian dan perdagangan. Titik. So ini berapa? Ini baru cukup untuk dapat 4 markah. You see? Iaitu macam mana diberi markah? Artifak adalah bahan tinggalan manusia 1. Digunakan untuk kegiatan harian manusia 2. Kemudian 3, contoh artifak seperti beliung, tulang mawas dan juga kapak 3 markah. Alatan ini digunakan untuk aktiviti perburuan, pertanian dan perdagangan 4 markah. So total dapat 4. Sekarang bagi tahu cikgu. Senang ke susah? Senang ke susah nak jawab soalan sejarah? Ya, senang. Betul. Itu je cara dia. Tak susah pun. Buat ayat sendiri je. Buat ayat sendiri. Ya. So, cikgu harap kamu semua dah tahu teknik ni. Tak apa, nanti kita akan praktis lagi. Okey.
Baik. Okey, kita sambung. Kita sambung. Okey, kita sambung tentang penyelidikan. Kita tahu kaedah bertulis, kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Baik, kemudian tafsiran dalam sejarah. Okey, kenapa wujudnya perbezaan tafsiran? Perbezaan tafsiran ni maksudnya apa tahu? Iaitu kenapa orang lain kata sesuatu perkara itu berbeza dengan orang lain kata. Contoh, contoh orang kata apa? Contohnya orang kata bahawa tinggalan yang dijumpai. Batu-batu yang dijumpai di Mesir untuk buat piramid tu, batu itu adalah datang daripada Sungai Nil. Tapi ada pihak pula kata batu-batu yang nak buat piramid tu, yang dijumpai di piramid itu, sebenarnya batu itu datang daripada tanah Eropah, daripada Europe. Jauhnya. Ada pula teori ketiga yang kata, oh tidak, piramid ni sebenarnya batu-batu datang daripada langit. Sebab piramid tu dibuat oleh UFO. Dibuat oleh alien. Mana ada manusia boleh buat macam tu? Kan? So, kalau kita fikir balik, mana satu yang betul, cikgu? Sebenarnya tiga-tiga pun kita boleh kata betul, tiga-tiga pun boleh kata tak betul. Tapi macam mana kita nak terima? Kita kena ambil tiga-tiga dan kita pegang dulu. Selagi tak ada bukti, kita pegang dulu. Dan kemudian, kenapa kita fikir? Kenapa berbeza-beza? Sebab lain orang, lain yang dia cakap. Itu memang. Itu sebab apa? Kerana sumber pelbagai. Kemudian perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, tujuan penulisan. Kan? Sebab itu, wujudnya perbezaan tafsiran. Baik. Kemudian, apakah kepentingan mempelajari sejarah? Supaya kita dapat kenal asal-usul kita. Kita dapat ambil iktibar, lesson learn. Tu ambil iktibar. Yang ketiga, untuk memupuk patriotism. Apa itu patriotism? Semangat cintakan negara. Dan kemudian mengukuhkan perpaduan supaya kita terus bersatu padu. Yang keempat, untuk membangunkan negara dan bangsa. Dan serta yang kelima, untuk mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Supaya kita ada kemahiran untuk berfikir perkara-perkara berkaitan dengan sejarah. So, itu adalah bab 1. Okey, baik. So, cikgu nak masuk bab 2. Okey, boleh tak ni? Boleh faham tak ni? Boleh faham, senang je kan bab 1? Bab 1 okey okey. Okey ke tak okey ni? Kalau okey, cikgu nak teruskan bab 2. Aisyah ni kata okey. So, yang lain okey. Cadence okey? Faham Lavinesh okey, Iris okey. Okey. So, Harshita okey? Okey. Baik. Kalau okey, kita buat revision untuk bab 2. Okey. So, kita tengok bab 2. Okey, iaitu zaman air batu. Okey, cikgu. Ya, zaman air batu. Baik. Kita lihat apa yang penting tentang zaman air batu. Kamu kena tahu tentang pada 4 kita kena tahu tentang 4 zaman ini. Iaitu zaman apa? Yang pertama iaitu zaman Miocene. Kemudian yang kedua Pliocene. Kemudian yang ketiga Pleistocene. Dan juga yang keempat Holocene. Yang kelima PlayStation. Tak ada. Itu tak ada. Zaman PlayStation tak ada. So 4 sahaja. Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Ajaran engkau lah, Naufal. Ajar yang bukan-bukan. PlayStation zaman sekarang. Itulah PlayStation zaman sekarang. Baik. So, mula-mula zaman Miocene. Ingat zaman Miocene pada awalnya, paling penting, suhu dunia pada waktu itu panas dan kering. Tetapi apabila pergi kepada zaman Pliocene, pada waktu inilah berlaku penyejukan global. Means that
Okey, mizat bermaksud apa tahu? Zaman Pliocene lah bermulanya dunia ni menyejuk. Menyejuk maknanya menjadi sejuk. Okey. Dan dataran-dataran tinggi, tanah-tanah tinggi terbentuk seperti di Colorado dan juga Grand Canyon di Amerika. Baik, yang ketiga, apabila zaman Pleistocene, iaitu apa yang penting pada zaman ini? Glasier. Glasier tu maknanya kecairan air batu. Glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. 11 kali. Dan pada waktu ini, ingat keywords ini. Pada zaman Pleistocene, manusia telah mengetahui cara membuat api. Cara buat api. Orang sekarang pakai lighter. Ataupun pakai mancis. Kan? Orang dulu lagakan batu. Ambil batu laga. Okey, sampai dia keluar percikan api. Itu manusia telah tahu. Zaman bila itu cikgu? Zaman Pleistocene. Dan some you stick kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal sampai sekarang. Dan kemudian zaman Holocene, iaitu pada zaman Holocene inilah berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Manusia tahu cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Kemudian dah cipta ronda dan juga tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform iaitu tulisan untuk tamadun Mesopotamia. Hebat dia orang ni. Zaman air batu. Okey. Dan ini ciri-ciri zaman air batu, iaitu aras lautnya. Ingat kenapa dipanggil zaman air batu? Kerana permukaan air laut dia, air laut pun membeku. Air laut membeku, so dia jadi kawasan air batu yang rata. Itu pasal Elsa dengan kakak dia terus menyanyi kat situ. Let it go, let it go. Main dekat dekat air laut punya yang dah membeku tu. Kan? Elsa main peranan. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat, itulah maksud zaman air batu, iaitu permukaan air laut pun membeku, pulau-pulau pun bersambung dengan tanah besar. Permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Salji. Binatang-binatang paling penting. Ada mammoth berbulu. Mammoth berbulu, badak, kuda, singa, semua ada. Dan pada waktu ini suhu dunia terlalu sejuk. Dan dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan juga di benua Eropah. Soalan esei ke? Hari ini kita tak buat soalan esei. But then next class kita mungkin kita akan buat soalan esei. Okay? So hari ini kita akan mungkin banyak buat soalan-soalan objektif. Baik. Kemudian kita akan lihat perubahan zaman air batu, iaitu keadaan glasier di Alaska, pulau yang mengalami kenaikan aras laut, dan kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar. Bila air batu itu cair, maka telah terbentuklah Great Lakes di Kanada dan juga tasik Dayang Bunting di Langkawi di Malaysia. Ini kerana apa? Apa tasik ini terbentuk? Kerana kecairan air batu. Dan pada waktu inilah bermulanya kepupusan binatang seperti mammoth, sloth dan juga harimau bertaring. Bertaring panjang tu kan. Itu pun telah menjadi pupus. Dan kemudian bumi mengalami perubahan iklim, iaitu bumi mengalami pemanasan. Bila pemanasan, ais pun cair. So yang ini adalah pentas Sunda, iaitu zaman air batu di Asia Tenggara, di negara kita ni. Ada tak? Ada. Iaitu satu ketika dahulu, kawasan ini semenanjung Malaysia pun semua
semua bersambung dengan Sabah, Sarawak dan juga Vietnam dan sebagainya. Jadi sebuah tanah yang luas semasa zaman air batu, dan gugusan tanah ini dipanggil pentas Sunda. Ya, pentas Sunda. Jadi okey, orang daripada tanah Melayu boleh berjalan pergi Sumatera, pergi Filipina, pergi Sabah Sarawak, jalan kaki je. Jalan kaki je dulu. Itu zaman air batu lah. Zaman air batu. Tapi bila air batu mencair, iaitu kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holocene itu menyebabkan kawasan-kawasan ini tenggelam, ditenggelami air laut. Tinggallah kawasan-kawasan ini menjadi kawasan yang banyak pulau. So inilah dia kawasan yang berlaku di Asia Tenggara. Okey, baik. Cukup dulu bab 1 bab 2 dulu. Okey, dan cikgu nak berikan set soalan. Okey, dah sedia belum? Okey, dah sedia untuk cikgu berikan set Sedia. soalan? Okey, dah sedia. Okey, so kita akan mulakan dengan soalan daripada bab 1 dengan bab 2 dulu. Bab 1 dengan bab 2 sahaja dulu. Okey, baik. So cikgu akan berikan link dia, dan link untuk kuisis cikgu akan berikan dalam Zoom chat ini. Okey, dah sedia semua? Baik. Sebelum itu, cikgu nak tanya, korang dah habis exam ke belum? Belum, Dah, cikgu. cikgu. Dah. Oh, dah. Okey, dah. Ada siapa kat sini yang Next week. okey, siapa yang belum exam sila raise hand, cikgu nak tengok. Yang belum exam sila raise hand, cikgu nak tengok. Okey, Nurul Aida, Lavinesh, Ishani, Naufal, Safwan Nabihan. Okey. Cikgu kata bila pun tak tahu. Oh ya ke Ayu? Okey, baik. Tak apa. Okey, kita akan belajar ulang kaji, dan mungkin ada yang nak tanya berkaitan dengan cikgu, kami nak belajar cara-cara menjawab soalan struktur dan esei. Tak apa, nanti cikgu ajar cara-cara menjawab soalan struktur dan esei. Dan tadi itu antara cara dia lah. Membina ayat jawapan dia. Tak apa, nanti cikgu ajar. Okey, untuk hari ini kita akan buat untuk soalan-soalan daripada kuisis bab 1 dengan bab 2 dulu. Okey. So ini link dia, standby Okey. So itu cikgu telah berikan link dalam Zoom chat itu. So kamu boleh klik dan masuk ke dalam dalam kuisis. Masuk. Masuk sekarang. Masuk sekarang. Pintu tak kunci. Okey, baik. So kita tengok Nurul Aida dah ada. Lavinesh, Harshita, Darwish, Ilasini, Ovia dan juga Darin Insyira dah masuk. So kita dah ada 7 orang. Mana yang lain? Masuk. Masuk. Cadence dah masuk. Okey, bagus. Okey, lagi. Okey. Silakan masuk, pintu tak kunci. Okey. Baik. So kita lihat siapa lagi yang ada. Oh, okey, Siti Hajar dah masuk. Naufal tercekik cili pun ada Safwan Nabihan, Ishani, sudah ada 14 orang. Kita ada berapa orang? Kita ada 22 orang. 21 orang. Okey. So boleh masuk. Okey. Baik. Safwan Nabihan dah masuk belum? Okey, Safwan Nabihan dah masuk dah. Okey, Ishani N pun dah masuk, dah 15 orang dah. Okey, dah 15 orang. Okey, kalau dah 15 orang, okey, boleh tak kita mulakan sekarang? Kita mulakan sekarang sebelum tu cikgu. Okey, kita sambung untuk record balik. Okey. Baik, bab yang ketiga. Okey, iaitu berkaitan dengan zaman prasejarah. Baik, apa itu zaman prasejarah? Ingat, pra itu bermaksud apa? Pra itu maksud zaman sebelum. Maksud pra ialah sebelum. Maknanya kalau zaman prasejarah, maknanya zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Maknanya senang cerita, iaitu zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia menulis tentang sejarah.
sebelum manusia menulis tentang sejarah. Itu dipanggil zaman prasejarah. Dan zaman ini dibagi pada dua, zaman batu dan zaman logam. Ingat yang tu, dua tu. Dan zaman paleolitik dikenali sebagai, okey, kita tahu zaman batu ada tiga Ada tiga. Yang pertama paleolitik, yang kedua mesolitik, yang ketiga neolitik. Apa perbezaan dia? Zaman paleolitik dikenali sebagai zaman batu lama, okey, dan juga okey, mereka manusia menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dan batu dalam aktiviti harian mereka. Okey. Manakala zaman mesolitik, manusia masih lagi memburu binatang dan menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Dan zaman neolitik, waktu inilah manusia telah tahu untuk bercucuk tanam. Okay, kemudian membuat tembikar dan juga menternak binatang. So bermakna, okay, sebenarnya orang zaman paleolitik dengan mesolitik, kehidupan dia sama. Tetapi bila zaman neolitik, dia telah berubah. Jadi lain. Zaman neolitik memang dah berubah. Ya. Dan kemudian diteruskan pula dengan zaman logam. Zaman logam ada dua. Iaitu zaman logam itu terbagi kepada dua, iaitu zaman gangsa dan juga zaman besi. Ya, gangsa dan besi. Kenapa dipanggil zaman logam, cikgu? Sebab pada waktu ini manusia telah melakukan pelbagai peralatan, okey, menggunakan logam besi dan gangsa, okey, untuk peralatan mereka. Seperti apa? Seperti inilah, tulang mawas, soket, beliung, kapak, mata lembing bersoket. Jadi ini semua adalah contoh-contoh peralatan zaman logam. Dan pada waktu ini manusia telah pun melakukan aktiviti pelayaran. Tahu pelayaran? Maknanya naik kapal dan berlayar pergi ke negeri-negeri lain. Untuk apa? Mereka pergi negeri lain bukan saja-saja. Mereka pergi untuk menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa. Naufal, kenapa Naufal? Kenapa tu? Okey. Okey. Baik. Kemudian, okey, peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, okey, beliung dan mata lembing merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk memburu, untuk bertani dan menjalankan aktiviti harian mereka. So ini antara peralatan-peralatan yang digunakan untuk zaman logam. So ada tiga. Dan kita telah belajar tentang lokasi-lokasi zaman prasejarah. Iaitu di mana? Di Altamira, Stonehenge, Zukodian, Gua Shalvet, Shahri Sokhta, Catalhuyuk, Göbekli Tepe dan juga Bhimbetka di India. Itu di seluruh dunia. Di Asia Tenggara ada tak? Ada. Iaitu di Banciang, Thailand, Gua Padah Lin di Myanmar, Sahyun, Vietnam, Gua Tabun, Gua Liang Bua di Pulau Flores dan juga di Lenggong, Malaysia pun ada di Lenggong. Di Lenggong, Malaysia. So, apakah ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah? Kita dah belajar itu. Zaman prasejarah, kalau zaman paleolitik, mereka tinggal dalam gua, lubang bawah tanah, bawah pokok. Itu paleolitik, yang mula-mula tu nombor satu. Yang kedua, kalau zaman mesolitik, diorang ni masih lagi tinggal dalam gua dan lubang bawah tanah. Masih lagi tempat yang sama. Tapi kali ini mereka tinggal di pinggir-pinggir sungai dan juga di laut. Bukan dalam laut, di laut. Dan kemudian yang ketiga, zaman neolitik, mereka telah tinggal secara menetap
Okey, sebab mereka telah tahu membina rumah yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Serta zaman logam. Zaman logam di mana kalau kita lihat dah ada binaan-binaan rumah yang lebih baik. Tempat kediaman yang lebih baik. So, ini perubahan. Ingat okey, dia sebenarnya zaman ini bermula zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, kemudian daripada Mesolitik pergi ke zaman Neolitik, dan daripada zaman Neolitik dia berubah menjadi zaman logam. So dia flow macam tu. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam. So itu kamu kena ingat susunan dia. Kan? Kemudian peralatan pun sama. Paleolitik dengan Mesolitik ni masih menggunakan kayu, batu dan tulang haiwan. Tapi untuk zaman Mesolitik, pembuatan dia lebih halus dan juga kemas. Tapi kalau zaman Neolitik, dia lebih halus dan kemas. Terdapat pelbagai peralatan termasuklah alat menggali dan juga dah ada roda, wheel. Dah ada wheel. Dan juga zaman logam, kalau kita lihat manusia pada waktu ini dah mencipta peralatan yang dibuat daripada tembaga, gangsa dan besi. Hebat, manusia ni makin maju makin maju. Dan kemudian untuk mengumpul makanan, Paleolitik memang kegiatan dia mengumpul makanan, memburu binatang, kumpulkan buah-buahan semua. Tapi zaman Mesolitik, mereka dah mula mengumpulkan kerang dan siput. Kerang dan siput Mesolitik. Zaman Neolitik, diorang dah tak kumpul makanan. Mereka telah menjalankan aktiviti pertanian dan juga penternakan. Maknanya bercucuk tanam dan membina, membela binatang. Dan kemudian zaman logam, mereka dah tak kumpul makanan dah. Dah tak kumpul makanan. Mereka buat apa? Mereka dah ada pertanian, penternakan dan perdagangan tukar-tukar barang. So, semakin maju manusia ni, semakin berubah dia punya aktiviti ekonomi dia. Kan, aktiviti pengumpulan makanan. Dan inilah dia kegiatan ekonomi pada waktu pada zaman dahulu. Kalau kita lihat zaman Paleolitik, zaman Paleolitik, mereka hidup secara nomad. Ingat perkataan nomad tu. Nomad bermaksud berpindah randah. Ya, berpindah randah. Kerana kehidupan mereka banyak mengutip hasil hutan dan juga memburu binatang. Mesolitik, mereka masih lagi melakukan aktiviti yang sama seperti Paleo. Sama. Memburu binatang, menangkap ikan dan sebagainya. Tapi kalau zaman Neolitik, mereka dah ada pertanian dan juga penternakan. Serta sudah ada perdagangan menggunakan sistem tukar barang atau dipanggil sistem barter. Dan zaman logam, mereka dah ada aktiviti pertanian, penternakan dan perdagangan. Serta ada pertukangan. Pertukangan means membuat barang-barang. Pertukangan means membuat barang. Seperti membuat kapak, membuat tulang mawas, membuat beliung dan sebagainya. Dari sudut organisasi sosial, zaman Paleolitik, awalnya mereka hidup dalam keluarga yang kecil, dan ataupun beberapa orang keluarga. Bila naik ke zaman Mesolitik, mereka masih lagi hidup dalam kelompok yang kecil sebab mereka hidup secara nomad. Maknanya berpindah randah. Tapi bila zaman Neolitik, mereka dah hidup menetap, stay satu tempat. Dan mereka telah wujudkan sistem sosial di mana adanya ketua. Baik, zaman Neolitik adalah zaman di mana sudah ada ketua, leader dalam masyarakat itu. Dah ada leader. Dan kemudian zaman logam, kehidupan manusia pada zaman ini lebih tersusun sebab dah ada pemimpin. Pemimpin masyarakat.
So itu dari sudut organisasi sosial. Dan apakah kepercayaan mereka, cikgu? Zaman Paleolitik, mereka mengamalkan kepercayaan animisme dan juga kepercayaan alam semula jadi. Itu animisme zaman Paleolitik. Zaman Mesolítik masih sama kepercayaan animisme, sama. Okey. Namun pada zaman Neolitik, okey, mereka masih sama lagi, cuma mereka dah ada upacara, okey, iaitu melakukan ritual ataupun upacara penyembahan. Dan amalan penyembahan mula dilakukan. Paling penting, orang zaman Neolitik wujud kepercayaan kehidupan selepas mati. Jadi bila percaya bahawa lepas mati ni ada kehidupan lagi, maka mereka akan uruskan mayat-mayat, okey, dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. Ini zaman bila ni? Zaman Neolitik. Yes. Dan zaman logam, okey, penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas. Binaan khusus ini telah diwujudkan secara bagi upacara ritual dan menyempurnakan kepercayaan mereka. Okey. Dan ada kesenian dan kebudayaan. Okey, tapi tak apa. Sebab cikgu rasa kamu pun dah tahu sedikit tentang berkaitan dengan berkaitan dengan zaman prasejarah. So, nak tak cikgu berikan kamu soalan kuisis terakhir untuk zaman prasejarah bab 3? Okey, cikgu. Okey.